sasaran madu'u saya adalah kepada mereka yang jauh dari agama ataupun mereka yang belum lagi beragama Islam. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang berada di masjid akan berfikir, habis tu kami kat sini jauh ke dekat? Dekat. Dekat dengan Islam, tetapi saya nak menggunakan kaedah yang mudah difahami supaya tuan-tuan dan puan-puan bila dah mendengar satu perkongsian, dengan mudahnya juga tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat, dan dengan mudahnya juga tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menggunakan laras bahasa yang mudah untuk disampaikan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya asan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan perkataan yang cantik, dan berdebatlah dengan mereka juga dengan cara yang terbaik. Dan bila disebut hikmah, ada banyak definisinya. Tetapi bila kita sebut hikmah di sini, antaranya ialah perkataan yang sesuai kepada orang yang sesuai, pada waktu yang sesuai, dengan kadar yang sesuai, mengikut keutamaannya. Saya bagi satu contoh untuk mudah kita fahami tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Dalam Islam, bolehkah seorang anak meninggikan suara terhadap ibu bapanya? Boleh ke tidak? Tak boleh. Bagaimana kalau saya kata boleh? Mesti tuan-tuan dan puan-puan kata, tersalah silap jemput penceramah malam ni. Mana boleh? Allah dah kata dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32, sembahlah Allah dan berlaku baiklah kepada ibu bapa kamu dan jangan tinggikan suara. Ini tiba-tiba ada penceramah kata boleh tinggikan suara. Boleh. Dengar habis dulu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, nauzubillah, andai kata bapak kita, ibu kita sedang melintas jalan. Ada kereta dengan lajunya. Mak bapak kita tak nampak. Dia sedang, okay, bye. Waktu itu, kereta tengah laju. Mak bapak kita dah seberang sana tu. Dia masih lambat. Kita nak cakap macam mana? Cakap slow-slow ya? Kita cakap, ayah, abah, jalan ada kereta tau. Ataupun kita tinggikan suara. Kita akan tinggikan suara. Bila kita bercerita pada kadar manusia, dengan manusia contoh lelaki yang dah tua, lelaki yang dah dewasa dan sebagainya, maka bila disebut tentang apakah ganjaran di syurga dan sebagainya, mudah untuk kita faham. Tetapi kalau dengan kanak-kanak, kita nak cakap pergi syurga, takkan kita nak cakap dengan dia, di syurga nanti ada bidadari. Dia nak pergi tak? Dia tak rasa nak pergi. Maksudnya bila kita bercakap, kita nak bercakap pada kadar yang mereka nak faham, yang mereka boleh faham. Seolah-olah bila kita pergi memancing, kita suka makan apa? Kita mungkin suka makan laksa, kita mungkin suka makan ayam goreng. Tapi kita nak pancing ikan, umpanya apa? Takkan bagi ayam goreng. Ikan tak makan ayam goreng. Kita bagi apa yang ikan suka makan. Ikan yang nak makan. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, tujuan saya untuk datang berkongsi bukannya kerana saya lebih pandai. Bukan. Tapi tujuannya adalah sama-sama apa yang kita dah tahu, kita kongsikan. Kerana ilmu bukan untuk disimpan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menuju hidayah. Dan kebiasaannya bila kita sebut menuju hidayah, orang akan bercerita tentang perjalanan mereka memeluk Islam. Hari ini saya akan bercerita tentang beberapa jenis hidayah, dan adakah kita sebagai Muslim, bolehkah kita memberikan hidayah? Kerap kali kita sering mendengar, dan kita masih mendengar sehingga hari ini, iaitu ada orang berkata, saya masih belum dapat hidayah. Betul ke tidak? Hatta orang Islam sekalipun. Cuma saya ringkaskan. Umumnya, ada meletakkan 4 jenis hidayah, dan itu mungkin memerlukan pembahasan yang lebih panjang. Hari ini, saya jadikannya lebih umum, 2 saja. Iaitu ada 2 jenis hidayah yang mudah untuk kita fahami. Apa dia hidayahnya, tuan-tuan dan puan-puan? Hidayah, dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita ambil satu teks di luar daripada konteks, mungkin kita akan salah faham. Dia akan nampak seperti ada percanggahan. Maksud saya di sini, di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 56, Allah berfirman bahawa Nabi SAW, Allah berkata dengan Nabi SAW pada waktu itu, setelah
baginda cuba memujuk Abu Talib untuk memeluk Islam dan berterusan untuk mendoakan untuk dia walaupun dia dah tak ada. Lalu Allah turunkan surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 56. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak boleh memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah jua yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maksudnya, hidayah itu mudah Allah punya kerja. Tetapi, dalam surah Asy-Syura, surah ke-42, ayat 52 dan 53, serta surah Ar-Ra'd, surah ke-13, ayat yang ke-7, Allah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah pemberi hidayah. Kalau diletakkan begitu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata dalam surah Al-Qasas, Nabi Muhammad tak boleh bagi hidayah. Tapi ayat yang lain, Allah kata, Nabi Muhammad bagi hidayah. Mana satu? Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, bukan percanggahan. Bukannya percanggahan. Kalau dalam bahasa Englishnya, dia bukan contradiction, tetapi contradistinction. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan dalam dua konteks yang berbeza untuk kita fahami. Dua konteks yang berbeza. Apa konteks dia? Konteks yang begini, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu bila kita sebut yang pertama, hidayah yang pertama, yang boleh diberikan oleh manusia adalah hidayatu irsyad. Hidayatu irsyad. Dan hidayatu irsyad ini, tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Asy-Syura tadi. Iaitu sesungguhnya Muhammad, engkau pemberi hidayah. Dan kita semua ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh memberikan hidayah kepada orang. Apa yang dimaksudkan dengan hidayah irsyad ini? Yakni, kita menunjukkan jalan. Kita berkongsikan dengan seseorang tentang Islam, tentang ajaran Islam, tentang kebenaran Islam, tentang siapa Nabi SAW, tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Kita bagi hidayah. Tapi hidayah tu ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kerja kita. Kita boleh bagi. Jadi, bila kita berakhlak seperti Muslim, kita bercakap dengan orang, itu adalah hidayah tu irsyad. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, hidayah tu satu lagi, iaitu hidayatu taufik. Hidayatu taufikiyah ini adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada siapa boleh mencampuri. Dan suka hati Allah nak bagi kepada siapa. Ada yang bila dia dapat hidayatu taufik, macam mana? Ada dua cara seseorang boleh mendapat hidayatu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, iaitu dengan seseorang dia mengikuti hidayah irsyad tadi. Saya buat sedikit kronologi untuk mudahkan kita faham. Kenapa saya kata ada dua cara untuk seseorang mendapatkan hidayatu taufik. Yang pertama adalah dengan mengikuti hidayah irsyad tadi, iaitu hidayah daripada kita sebagai manusia. Contohnya begini. Kalau seseorang sedang berjalan, kemudian kat depan tu ada manhole. Dalam dia 8 kaki, 10 kaki. Maka kat depan tu ada manhole. Manusia hari ini, dia bila berjalan, dia tengok phone ke tengok jalan? Dia tengok phone ke tengok jalan? Dia tengok phone. Dia tengok phone. Ini perumpamaan je untuk mudahkan kita faham. Dia tengok phone. Maka kita yang tak tengok phone, kita clear. Kita nampak ada manhole. Kita tahu terbuka dah. Ini kalau jatuh naya, tak mati memang cedera parah. Kita pun habaq kat depa. Kita habaq kat dia. Walaupun tak kenal. Kenal tak kenal, dulu apa? Kita kena habaq kat orang juga. Sebab apa? Bahaya. Maka kita habaq kat dia. Kita kata, "Ui!" Kita pun tak tahu siapa. Panggil "Ui" je lah. Kita kata, "Ui! Ada lubang kat depan. Hati-hati. Berhati-hati. Mu jatuh. Mampui hang." Tuan-tuan dan puan-puan, dia ada pilihan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia pilihan. Setelah dia mendengar kita memberitahu kepada dia amaran, iaitu kat depan tu ada lubang. Dia tengah tengok phone. Apa salahnya kalau dia tengah tengok phone, lepas tu dia tengok sekejap? Oh, betul lah. Hanya meneliti sekejap, beberapa saat je. Adakah itu rugi? Apa yang dia rugi? Tak rugi apa pun. Kalau tak ada lubang, teruskan main phone. Apa salah dia?
Tetapi andai kata pilihan kedua, dia oh, Muslim yang cakap ada lubang. Aku dengar media masa ni cakap Muslim ni penipu, Muslim ni pengganas, Muslim ni tak ada akhlak, Muslim cakap ni tak payah percaya, tak payah tengok pun. Lalu dia pun tak tengok lubang ada ke tak ada, dia terus main phone. Akhirnya dia ambil pilihan yang kedua, dia jatuh dalam lubang tu. Dia jatuh dalam lubang, kita cakap apa? Apa kita akan cakap? Padan muka hang. Pasal apa? Aku dah cakap dah. Dah cakap, kamu yang tak nak dengar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh mengelak tak daripada terjatuh dalam lubang tu? Boleh. Iaitu dengan dia mendengar, dengan dia tak jatuh ke dalam lubang itu, sebenarnya itu adalah dia telah mendapat hidayatul taufik dalam erti kata yang lain. Iaitu dia mendapat hidayah irsyad daripada kita, kita menunjukkan jalan, lalu dia mendengar dan dia membuat perhatian, dan kemudian dia mengelak daripada situ, dia dapat hidayatul irsyad dari kita, dan dia dapat hidayatul taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia terselamat daripada ancaman. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah surah 88 ayat 21-22, fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah amaran. Amaran tentang apa? Nabi SAW bila dapat wahyu, baginda naik ke Bukit Safa dan kemudian memberikan amaran kepada kabilah-kabilah di Mekah tentang baginda ini adalah seorang rasul. Allah perlu mereka sembah dan diajak mereka masuk Islam. Jikalau tidak, Nabi sebut satu persatu. Apa dia? Wahai Fatimah binti Muhammad, walaupun bapaknya adalah seorang Nabi, selamatkanlah diri kamu, aku pun tak mampu nak selamatkan hang. Maksudnya, tugas kita hanya bagi amaran, tugas kita sebagai Muslim, hidayatul irsyad. Maka orang lain, manusia secara umumnya, dia boleh dapat hidayatul taufik apabila dia mendengar dan mengikuti hidayatul irsyad tadi. So far kita masih okey. Itu salah satu cara untuk mendapat hidayatul taufik. Cara yang kedua untuk mendapat hidayatul taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah suka hati Allah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, apa suka hati Allah? Saya bagi contoh je. Ini handphone saya kan? Ini handphone milik saya. Tiba-tiba saya bagi handphone ni kepada Haji kat depan. Saya bagi kat dia. Tak kenal pun, tak kenal aja, kita tak kenal kan? Kita baru first time jumpa kan? Saya bagi phone ni dekat Haji. Bila saya bagi kat dia, tuan-tuan dan puan-puan, apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Ada dia yang rasa, awak bagi kat dia. Kenapa dia? Ada hubungan ke? Aku jemaah dekat masjid ni lagi lama dari dia. Kenapa bagi kat dia? Siapa dia? Kenapa bagi kat dia seorang? Kenapa tak bagi kepada semua orang? Betul ke tidak? Ada pandangan begitu? Akan ada perasaan begitu? Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau perasaan, bukankah itu juga perasaan daripada iblis bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi, dan bila dah dicipta Nabi Adam disuruh sujud, maka iblis enggan. Sebab apa? Sebab dia macam contoh dia dalam bahasa sempoi kita, iblis ni dah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga darjatnya begitu tinggi. Kalau nak jadikan khalifah, kenapa jadikan yang baru ni? Aku yang dah lama, sepatutnya aku yang layak. Betul ke tidak? Maka perasaan iblis itu dari kalangan jin, itu normal ke tidak? Normal. Sangat normal. Tetapi masalah pada iblis ialah apabila antara sebab-sebab dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan ialah walaupun dia rasa dia layak, tetapi dia cuba merasionalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ramai manusia yang tak faham benda ni. Iaitu apa? Iaitu hidayatul taufik, hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh tadi ialah phone ni saya bagi kepada Haji ini. Bila saya bagi kepada dia, phone tu siapa punya? Saya punya. Suka hati saya nak bagi kepada
Siapa? Ada tak siapa-siapa ada hak untuk mempertikaikan kenapa saya bagi kat dia? Ada ke tak ada? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada duit dalam poket ni, tuan-tuan dan puan-puan rasa nak bagi kat kawan sebelah, tak nak bagi kat dia, nak koyak. Ada siapa boleh pertikaikan ke tidak? Tak boleh. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan punya. Saya nak tanya. Tuan-tuan dan puan-puan di sini majoriti lahir Islam, betul? Pernah tak mengikuti Hidayatul Irsyad? Maksudnya, pernah tak orang berdakwah untuk lahir sebagai Muslim? Tak ada. Allah yang pilih tuan-tuan dan puan-puan lahir dalam keluarga Muslim, kemudian dibesarkan dengan cara hidup Islam, diberikan pendidikan Islam. Maka itu Hidayatul Taufik, Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan. Saya lahir dalam keluarga bukan Islam. Maka nampak tak perbezaan di situ? Maksudnya, boleh tak saya mempertikaikan, kenapa Melayu dapat, Cina tak dapat? Tak juga, Cina lebih awal dapat Islam berbanding dengan Melayu. Maka konsepnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, untuk bagi kita faham, sebenarnya ramai orang Islam kita, dia tak faham konsep hidayah. Bila mana tanya kepada dia, kenapa kamu masih tak nak berubah? Saya tak dapat hidayah. Dia faham ke tidak sebenarnya maksud hidayah tu? Dia lahir Islam tu dah dapat hidayah tu taufik. Kenapa tak dapat? Bukankah di sekeliling, contohnya kita di Malaysia, di sekeliling azan ada, orang Islam yang baik ada, yang jahat pun ada. Dia terpulanglah nak ikut yang mana. Tetapi yang baik pun ada. Takkan dia kata, saya tak dapat hidayah. Kawan dia pun ada yang solat. Takkan dia kata, saya tak dapat hidayah untuk solat lagi. Apa maksud dia sebenarnya? Kalau bila mana seseorang manusia itu mengatakan, dia tak dapat hidayah, walaupun ada orang pernah menceritakan kepada dia, sebenarnya dia seolah-olah mengatakan, nauzubillah, Allah menipu. Allah tak nak bagi dia. Allah sengaja simpan. Tak ada. Siapa yang mencari, nescaya akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ikhlas, nescaya Allah akan berikan hidayah kepada dia. Ada 4 condition untuk seseorang dapat hidayah, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya kata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang sebut dalam surah Sabah. Surah 34 ayat 46. 4 condition yang Allah letak kat situ. Iaitu yang pertama, dia kena ikhlas. Dia kena ikhlas. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita perasan tak? Dan kerap kali saya juga dapat soalan daripada orang ramai. Dia kata, Brother Firdaus, saya ada kawan ni, dia baik tau, Islam dia pun kenal, kadang-kadang akhlak dia pun baik, akhlak dia jauh lagi baik daripada saya beragama Islam, brother. Tapi brother, dia tak Islam lagi. Kenapa brother? Tanya saya macam mana? Saya mana? Kita nampak yang zahir, yang batin kita tahu tak? Tak tahu. Kawan kita tu, dia ikhlas ke tidak ikhlas mencari, kita tahu ke tak tahu? Tak tahu. Orang letak duit dalam tabung, kita tahu dia ikhlas ke tak ikhlas? Kita tak tahu. Sebab bila kita nak solat tadi pun, kita pun sedang bergelut dengan keikhlasan. Bila kita pergi umrah, kita pergi haji, buat kenduri, kita pun tak tahu, waktu kita buat kenduri itu adalah memang nak buat kenduri meraihkan orang supaya mendoakan kita, ataupun sebenarnya waktu kita buat kenduri itu supaya kita boleh riak, boleh takabur, menunjukkan kepada orang, nak pergi lagi ni haji, mu tak pergi lagi ke? Kita pun bergelut. Jadi macam mana kita nak tahu niat orang? Maksudnya, yang pertama adalah dia kena ikhlas. Kedua, dia mesti mencari ilmu. Ketiga, dia mesti berfikir. Keempat, dia kena berjihad. Berjihad apa? Tuan-tuan dan puan-puan, 4 ni wajib ada. Wajib ada. Pertama, keikhlasan. Kedua, ialah dia kena cari ilmu. Bila dia cari ilmu, tak cukup. Macam kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menghadiri majlis ilmu. Terutamanya di Perlis ini, Masya Allah, banyak sekali. Kita mencari ilmu. Tapi part yang ketiga kita guna tak? Iaitu apa? Fikir tak? Berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala suruh dalam Quran, suruh kita, afala taqilun, afala tazakarun. Kenapa kamu tak berfikir? Kenapa kamu tak berfikir? Kalau setakat ada ilmu, tapi kita tak mau fikir, habis semua ilmu masuk, kita nak buat keputusan macam mana? Kita kena ponder, kena fikir. Dia tak boleh kita dapat ilmu tak berfikir. Manusia hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita cross reference dengan ayat Quran. Kekesalan mereka yang berada di Jahannam nanti. Baca dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 8 hingga 10.
Bila mana malaikat bertanya kepada penghuni neraka, ditanya kepada mereka, wahai fulan, kenapa kamu berada di sini? Tidakkah Allah menghantarkan kepada kamu seorang pemberi amaran, yakni taufik ke irsyad? Tidakkah Allah mengutuskan seseorang untuk memberikan kamu hidayatu irsyad, pemberi amaran? Maka mereka yang dalam neraka tu kata apa? Ada. Memang ada. Lalu bila kelompok mereka kembali kepada penghuni Jahannam, mereka berkata, ini kekesalan mereka. Dan tuan-tuan dan puan, sebagai manusia, Muslim ataupun belum Muslim, kita kena ambil pedoman ni. Surah Al-Mulk, surah 67, ayat 8 hingga 10. Mereka kembali dan berkata, alangkah baiknya, jikalau ketika di dunia dahulu, kita mendengar dan kita berfikir. Hari ini kalau kita nak cakap dengan kawan kita, tak apalah, tak kisah dia Muslim ke tak Muslim ke. Kalau Muslim, kita nak cakap dengan dia pasal agama, sebab dia tak solat, sebab dia berjudi dan sebagainya. Dia kata apa dengan kita? Hang ni tak ada kerja ke? Hang ni ustaz ke? Kubur masing-masing, jangan jaga tepi kain orang. Dengar pun tak mau dengar. Kalau tak dengar, nak fikir apa? Tak ada benda nak fikir. Tetapi masalahnya juga, ada orang nak mendengar. Macam kita. Kita mendengar, balik tu kita fikir tak? Kalau kita, yang aku dapat isyak. Sebab menunggu antara maghrib dengan isyak. Sebab kita dapat ilmu, kita dengar. Tapi kita tak fikir. Ada orang, dia fikir tapi tak mendengar. Dia tak mau dengar cakap orang lain. Maksudnya, kombinasi kedua-dua ini perlu ada. Dan yang keempat tu, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sesuatu yang tak ramai akan lepas. Tak ramai akan lepas. Kenapa? Iaitu dia perlu berjihad. Berjihad apa? Bukan ambil senjata bunuh orang. Bukan, nauzubillah. Tapi berjihad, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana, contoh. Bila sahabat-sahabat Nabi seperti Ammar bin Yasir, keluarganya dan sebagainya, Bilal ibn Rabah, kita kata Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia nak mencari kebenaran. Berapa jauh dia datang? Daripada Parsi, betul ke tidak? Kemudian dijual menjadi hamba abdi. Give up tak? Dia tak give up. Sebab apa? Dia perlu berjihad. Sahabat yang masuk Islam lebih awal, mereka dipulaukan ahli keluarga. Sehingga kan, ibu kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa, jikalau kamu tak nak keluar daripada agama ini, ibu tidak akan mau makan dan tidak mau mandi. Sa'ad ibn Abi Waqqas jawab apa? Dia kata, wahai ibuku, jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan engkau nyawa sebanyak mana rambut-rambut di atas kepalaku ini untuk kamu mati dan hidup, dia kata apa? Sesekali aku tidak akan keluar daripada Islam. Dia tegur. Dia perlu berjihad. 3 tahun di Mekah, sahabat radhiyallahu anhum. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, we have easy job. We have easy job, seriously. Sebab apa? Kita kena letak perspektif. Anda kata, kita di zaman Nabi SAW, kita ini mungkin Abu Bakar ataupun Abu Jahal. Kita mungkin. Boleh tak kita tahan 3 tahun berturut-turut dipulaukan? Boleh ke tidak? Sahabat radhiyallahu anhum, mereka tahan. Mereka berjihad demi suatu kebenaran. Demi mereka tahu, inilah kebenaran, maka aku nak. Apa yang lebih menyedihkan? Umar bin Khattab radhiyallahu an dicerita. Dan ini harga sebuah kebenaran yang kita nak pegang. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mereka yang menggenggam Islam, menggenggam sunnahku di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Kita kalau air panas saja, tuan-tuan dan puan-puan, air panas kita sentuh sikit, pegang sikit, kita tarik sebab panas. Tapi ini bara api. Nak pegang, kita tak berani nak pegang satu cawan panas, tuan-tuan dan puan-puan. Sakit, melecet. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata, dia seperti menggenggam bara api. Dipegang, dia akan dapat syurga.
Dilepas, maksudnya dilepaskan Islam, dia murtad, dia tak mau masuk Islam dan sebagainya. Hidup dia senang, manusia reda. Tapi di akhirat dia dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat radhiyallahu anhum melalui Umar Ibn Khattab. Saya tak pasti sama, saya harap tuan-tuan dan puan pernah mendengar kisah-kisah mereka. Dan seringkali saya bercerita kepada para mu'alaf yang baru masuk Islam, hatta tuan-tuan dan puan yang dah lama Islam. Kita barangkali lebih kenal siapa pemain bola sepak, selebriti dan sebagainya. Tetapi rugi kalau kita tak kenal para sahabat radhiyallahu anhum yang berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. Tuan-tuan dan puan, letak tuan-tuan dan puan dalam senario ini. Umar, seorang lelaki yang kuat, yang tegas, dia kata, dia menceritakan tentang waktu mereka dipulaukan di Mekah dulu. Dia cerita, dia kata, kami dah lama berlapar, tak ada makanan. Pada suatu malam, dia terpegang sesuatu. Dia terpegang, dia tengok, itu adalah kuf. Kuf yakni adalah yang stocking kulit. Tapi dah keras. Apa dia buat? Dia pergi rebus, bagi lembut, dia makan. Jihad mereka. Kita perlu tak? Tak ada. Ketika dalam perang Khandak, waktu itu Nabi SAW adalah pemerintah. Perang Khandak. Sahabat radhiyallahu anhum mendengar perut Nabi SAW macam ada bunyi. Bila disingkap baju Nabi SAW, rupa-rupanya demi menahan lapar dan dahaga, baginda SAW mengikat batu-batu di perutnya supaya dia tak terasa lapar. Kita perlu tak? Tak ada. Khabbab Ibn Arat radhiyallahu an, ketika selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar pada waktu itu Amirul Mukminin, dia bertanya kepada Khabbab, wahai Khabbab, apakah seksaan yang paling teruk pernah engkau rasai semasa berada di Mekah? Khabbab Ibn Arat dia tak cakap apa. Dia pusingkan badan dia, dia tarik baju dia, singkapkan baju dia belakang. Bila disingkapkan baju saja, tuan-tuan dan puan-puan, Umar bukan orang biasa. Umar tegas, kuat, berani, terkenal dengan tagline dia, biar aku pancung kepala dia. Bila Khabbab Ibn Arat dia singkap saja belakang baju dia ni, dia ternampak kesan-kesan luka. Umar terkejut dan bertanya, subhanallah, apakah yang mereka lakukan kepadamu, wahai Khabbab? Maka Khabbab menceritakan dan Khabbab berkata, kita tahu, ladam-ladam ni, mereka akan panaskan, betul? Bila dah panas, nak sejukkan, mereka akan cucuk kat mana? Mereka akan cucuk kat air ataupun dekat pasir supaya disejuk, betul? Khabbab Ibn Arat radhiyallahu an, dia bercerita dengan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, dia kata, mereka memanaskan ladam-ladam kuda itu sepanas-panasnya dan kemudian mereka mencucukkan di belakang badanku. Kulit-kulitku dibakar, aku terbau, melecur, kemudian dagingku, sehingga aku terasa sampai ke tulangku. Itu penderitaan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Jihad. Sebab itu, layak ke tidak mereka dipanggil sebagai ahli syurga? Layak. Sebab itu jihad mereka. Kita nak pergi syurga, kita harap relax, tak payah jihad. Tak ada. Ada cabaran dia. Nak keredaan manusia ke keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang nak masuk Islam, kita kata, jangan risau, mak bapak kita yang penting tu. Tapi, kita boleh tak? Kalau bila kita diberitahu tentang, oh, yang ni sebenarnya, kita kena ikut hak ni. Kita ada kata, apa kata orang? Macam mana? Khabbab Ibn Arat radhiyallahu anhu lah yang bertanya kepada Nabi SAW ketika dia dah tak boleh tahan sangat. Dia tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, adakah kita sedang berada di dalam agama yang benar? Nabi kata, ya, kita berada di dalam agama yang benar. Maka Khabbab bertanya, ya Rasulullah, jikalau kita berada di dalam agama yang benar, ya Rasulullah, maka kenapa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tak sampai lagi? Umat Islam sedang diseksa.
Mungkin sebahagian daripada kita ataupun muslimin dan muslimat di dunia luar sedang berfikir, umat Islam di Uyghur, di Palestin, di seluruh dunia mereka diseksa. Mana bantuan Allah? Etis-etis ataupun mereka yang membenci Islam, mereka kata, kamu kata agama Islam ni agama yang benar. Mana Tuhan kamu? Tuhan adalah Tuhan. Dia bukan hamba kita. Bila dipanggil, dia datang. Sebagaimana hidayatul taufik adalah hak milik mutlak dia. Kerana Allah tak pernah menjanjikan dunia ini sebagai utopia, suatu tempat yang sempurna. Tapi tempat ini adalah tempat ujian untuk melihat siapa yang cukup hebat untuk masuk ke dunia yang sempurna, iaitu jannah. Maka ditanya kepada Nabi. Nabi kata, ya, habis macam tu, kita dalam agama yang benar, kenapa bantuan Allah tak sampai kepada kita? Maka Nabi SAW, lihat teknik yang Nabi SAW gunakan untuk menenangkan sahabat radhiyallahu an, iaitu dia kembali kepada kisah orang yang lama. Dia kata, wahai Kabab, sesungguhnya ada umat sebelum kita ini yang kerana la ilaha illallah, kerana mereka nak menyembah Allah. Baca dalam surah Ad-Duruj, mereka dihumban ke dalam api. Betul ke tidak? Dihumban ke dalam api kerana ada tak mereka nak murtad? Tak ada. Tak ada nak murtad. Dan kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, senarionya bila orang yang dah masuk Islam, orang Melayu ni dia susah nak murtad. Kalau yang murtad tu memang problem dari awal. Dia macam komputer lah, hard disk dah lama rosak dah. Dia tunggu masa je nak rosak. Hari ini ada je orang Melayu tak ada duit, tapi tak sampai murtad. Sebab dia tahu Islam tetap agama yang benar. Dia tahu itu ujian Allah kepada dia. Dia pegang kepada dia. Dia sanggup berjihad. Alhamdulillah. Dan Nabi kata, ada di antara mereka, mereka ditanam separuh badan, kemudian digergaji daripada tengah ini, dipotong tengah mereka. Tetap mereka tak tinggalkan Islam. Itu jihad mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Abu Bakar radhiyallahu an, kita kata, ya, dia kaya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa, jikalau kalian menceritakan kepada aku bahawa seorang lelaki boleh menangis teresak-esak kerana kegembiraan, sebelum ini aku tak percaya. Tapi selepas dia lihat bapaknya, Abu Bakar, setelah diberitahu oleh Nabi SAW bahawa Nabi telah memilih dia sebagai sahabat untuk perjalanan hijrah, tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan vacation pergi Paris tau. Ramai orang ingat pergi hijrah tu, oh best, aku pun nak jadi. Tak. Nak bersama dengan Nabi, nak berhijrah tu tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya kemungkinan untuk dibunuh tu sangat tinggi. Kerana para pembesar musyrikin meletakkan siapa yang boleh membunuh Muhammad SAW akan diberikan ganjaran 100 ekor unta. Maka seorang datang, Suraqah ibn Malik. Dia menyahut cabaran nak membunuh Nabi. Ketika dalam perjalanan, Abu Bakar sekejap kat depan, sekejap kat kanan, sekejap kat kiri, sekejap kat belakang. Jihad dia. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa engkau sekejap kat depan, sekejap kat belakang, sekejap kat kanan, sekejap kat kiri? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku berjalan ke hadapan kerana aku risau musuh akan menyerang dari hadapan. Tetapi bila aku berada di hadapan, aku terfikir barangkali mereka akan menyerang dari belakang, maka aku berjalan di belakang. Tapi aku juga terfikir mungkin di sebelah kanan, dan kemudian mungkin di sebelah kiri. Maka sebab itu aku berubah-ubah. Tujuan mereka, tuan-tuan dan puan-puan, adalah itulah jihad mereka. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bukan saja untuk orang yang belum Islam, untuk kita yang dah Muslim ni pun perlu berjihad untuk kekal sebagai Muslim. Sebab Allah dah bagi tahu dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 102. Wala tamuntuna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Nak kekal Muslim hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya buat program di universiti, di college, hatta di luar negara. Saya tanya mereka terus terang. Dengan Islam digasak, diserang, dengan Muslim dizalimi dan didiskriminasi di seluruh dunia. Kita tahu minggu ni ada seorang guru di Perancis dipenggal kepala dia oleh seorang pelarian Chechen. Okey, Muslim. Maka dunia memprotes. Betul? Apa yang dilakukan tu tak betul. Dan kita sebagai Muslim tak sokong. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, selepas kejadian itu, sehari dua selepas kejadian itu, dua wanita
Muslim ditikam di Paris. Keluar di surat khabar mana tak di Malaysia? Keluar tak di mana-mana media? Ada tak dunia bersolidariti untuk dua perempuan Muslim itu? Tidak. 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 Maka saya bertanya kepada mereka. Saya tanya kepada peserta-peserta. Saya kata, hari ini kita akan kekal sebagai Muslim insya-Allah, tapi saya tanya, untuk seseorang kekal menjadi Muslim lebih senang ataupun murtad tak beragama lagi senang? Kerana bila dah murtad, media-media barat akan mengambil kita sebagai orang yang hebat, orang yang berani, orang yang dan kemudian akan diterima seramai mungkin oleh orang. Mereka akan redha dengan kita. Saya kata, nak jadi Muslim lebih senang ke ataupun nak jadi non-Muslim lebih senang? Hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan berpakaian begini dengan kopiannya, dengan jubahnya, dengan telekongnya, dengan tudungnya, kalau katalah boleh terbang, kita boleh pergi airport, pergi international flight dan sebagainya, kita lepas dengan mudah ke ataupun susah sikit? Double, triple check. Senang ke susah? Extremely difficult. Mana-mana saja. Saya masih ingat masa saya berada di Afrika, di Botswana, kami dapat perkabaran gembira. Maka sahabat saya, sebab gembira, bila gembira tu dia takbir lah, dia kata Allahu Akbar. Saya kata shh. Bukan, dia kata kenapa? Malu nak cakap Allahu Akbar. Saya kata bukan malu nak cakap Allahu Akbar. Mana-mana saja di airport dunia, kalau mereka jerit dengar Allahu Akbar, apa akan berlaku? Apakah berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Kena tangkap lah, ada bom meletup lah. Maksudnya hari ini tuan-tuan dan puan-puan, nak kekal sebagai Muslim, senang ke susah? Susah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke masjid, hebat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh solat 5 waktu. Hari ini, kalau kita jumpa dengan anak muda, solat 5 waktu, kita kata, oh, solat 5 waktu. Kalau saya dulu masuk Islam, cakap dengan kawan, saya solat 5 waktu. Wah, you solat 5 waktu ah? 5 waktu kan basic kan? Ada apa yang hebat? Nothing great pun. Tak ada apa hebat. Tapi nampak tak? Sehingga benda yang asas pun orang rasa hebat. Dia seolah-olah kawan kita sepatutnya kerja daripada pukul 9 sampai pukul 5. Kita tanya kat dia, kamu kerja pukul apa? Saya kerja 9 sampai 5. Wah, kerja 9 sampai 5 hebat. Dia telah dibayar gaji untuk kerja 9 sampai 5. Apa yang hebat? Tak ada hebat. Akan jadi hebat kalau saya kata, saya bukan setakat solat 5 waktu, saya juga puasa sunat Isnin Khamis, saya juga bertahajud, saya juga solat duha, saya juga buat ni, saya juga buat itu hebat. Tapi 5 waktu sepatutnya tak hebat. Tapi hari ini nampak tak? Sisi pandangan kita hari ini ialah dapat 5 waktu pun best, pun dah hebat dah. Maksudnya untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kekal sebagai Muslim, memerlukan yang keempat tu sungguh-sungguh. Gigitlah Quran dan Sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Kita bagi laluan sedikit kepada azan, kemudian kita akan sambung sedikit dan kemudian kita akan solat Isyak insya-Allah. Wallahu a'lam.
Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubung kait di antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik itu saling berkait antara satu sama lain. Hatta untuk kita yang muslim. Cuma sebelum mengakhiri perkongsian pada malam ini, saya nak juruskan juga kepada sahabat-sahabat kita yang belum muslim. Kerana sebelum kuliah tadi, saya berhubung, ada seorang belum muslim berhubung dengan saya, dan beliau dah sangat dekat dengan Islam. Dan saya kata, tajuk kuliah malam ini saya olah sedikit dan saya dedikasikan untuk dia. Dan saya kata, saya berharap, saya kata kepada beliau, saya harap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuliah saya pada malam ini sebagai asbab untuk dia segera memeluk Islam. Dan itu antara tujuannya. Dan dia sedang menuntun juga. Dia baru tag saya juga. Dia juga sedang menuntun. Bukan bermaksud kuliah ni hanya untuk dia. Tetapi hidayatul irsyad. Bila kita dah dapat ilmu, sebelum ini mungkin kita buat benda yang lain, tapi bila kita dah dapat ilmu, kita buat benda yang lain. Jadi berubah. Tetapi dia memerlukan kita mengikuti hidayatul irsyad itu. Sama juga untuk sahabat-sahabat kita yang masih belum Islam. Mungkin di kalangan kita pun pernah berjumpa dan pernah berhadapan dengan situasi begitu. Dan saya juga pernah berhadapan dengan banyak situasi. Antaranya apa? Antaranya, ramai yang telah mengakui. Mereka mengakui Islam itu agama yang benar. Tetapi apa kerisauan utama mereka? Family. Betul ke tidak? Dan sebenarnya, bila disebut family, itu memang kerisauan yang betul. Kita tak boleh kata, jangan peduli family. Tak. Sebab family itu yang membesarkan mereka. Mereka belum lagi jelas tentang apa itu pandangan Islam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cerita dan kita ambil ayat Quran, surah At-Taubah surah ke-9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum. Katakanlah, jikalau bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, sanak saudara kamu, pasangan hidup kamu, suami ke, isteri ke, rumah kamu, perniagaan kamu, keuntungan yang kamu takut kamu rugikan, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka Allah kata, fatarabasu, kamu tunggu hatta yatiyallahu bi amri. Dan kamu tunggu sehingga Allah bagi keputusan. Tunggu di akhirat. Hari ini dia termasuk muslim dengan belum muslim. Bila dia nak berubah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bagi terms and condition. Dia kata, saya belum bersedia. Apa yang belum bersedia? Kadang-kadang yang muda ni pun, termasuk saya lah, pun kena juga bertanya, saya belum bersedia nak berubah. Kalau benda itu adalah baik, kenapa nak tunggu untuk berubah? Sedangkan, jikalau malaikat maut berada di sebelah kita, dia tak akan minta kebenaran kat kita. Sebab kita bukan Nabi. Dia tak akan kata, kamu dah bersedia ke? Tak ada. Kadang-kadang perlu dipaksa. Ada benda yang perlu dipaksa. Antaranya kita kata tentang family. Contoh, bila kita nak beramal dengan Islam, hatta untuk orang yang lahir dalam Islam sekalipun. Dulu waktu dia tak solat, mak bapak tak kisah. Dia pergi melepak kat mana, mak bapak tak kisah. Tapi bila anak ataupun suami dia, bini dia dah start nak beragama, nak pergi masjid, nak pergi mengaji,
Dia duk start risau. Hang ni biar betul. Hang nak jangan ekstrim sangat. Baru nak solat 5 waktu kira ekstrim. Orang Islam sendiri kena ekstrim. Pernah kena ke? Semua tu pengalaman. Dan apatah lagi kalau keluarga yang belum Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Keluarga belum Islam, bila kita buat apa kat luar, tak peduli. Tapi bila kita kata nak masuk Islam, saya pernah dengar, ada seorang non-Muslim, dia bagi teguran kepada anak dia. Dia kata apa? Awak, dia cakap dengan anak dia perempuan, awak, jangan cari lelaki yang minum arak, yang judi, yang hisap dada, okey? Dan last kali paling best. Dan jangan cari yang Muslim. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, carilah Muslim, sebab Muslimlah yang tak sepatutnya hisap dada, yang tak sepatutnya minum arak, yang tak sepatutnya hisap rokok, tak sepatutnya berjudi. Semua tu ada pada Muslim sepatutnya. Kenapa mesti masukkan dan jangan cari Muslim? Sebab nak menakut-nakutkan mereka. Tidak lain tidak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, bila dengan family ini, saya pun pernah berhadapan. Tetapi bila kita ingat, dan bila kita dah yakin bahawa Islam itu adalah agama yang benar, ada orang juga kata, tak apalah brother, saya nak tunggulah mak bapak saya mati dulu, baru saya masuk Islam. Saya kata kat dia, siapa habaq kat kamu yang mak bapak kamu akan mati dulu? Ada tulis ke? Tak ada. Silat hari bulan, hang yang mati dulu. Bila saya tanya dia balik, saya tanya kepada dia, kamu yakin tak bahawa agama Islam ni agama yang benar? Dia kata yakin. Kamu nak masuk Islam sebab apa? Sebab kamu nak pergi neraka ke sebab nak pergi syurga? Nak pergi syurga lah. Apa sahabat masuk Islam nak pergi neraka? Saya kata, bagus, kamu nak pergi syurga. Habis tu yang kamu nak tunggu mak bapak mati dulu baru masuk Islam, buat apa? Kamu nak masuk syurga seorang-seorang, mak bapak masih hidup, tak nak ajak mereka sekali. Awak selfish lah. Awak mementingkan dirilah. Takkan awak nak masuk syurga seorang-seorang? Dia kata, berarti cakap macam saya jahat. Kalau dah diri tu tahu jalan nak ke syurga, jalan yang boleh membawa ke syurga, lepas tu kamu pula sembunyi tak nak bagi tahu kat mak bapak, kamu nak tunggu mak bapak mati, itu tak kejam ke nama dia? Kejam ke tak kejam? Kejam lah. Tak sama ke macam kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredoi dan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Tapi kita tak habaq dekat kawan-kawan kita. Tak kejam ke kita? Sama juga. Sebab itu ada juga kawan-kawan tak suka. Kita lantak pergi. Sebab falsafahnya senang. Bila saya mati, duduk kat kubur seorang-seorang juga. Bukan ada orang teman. Melainkan ada orang sanggup teman. Hatta kawan yang baik sekalipun tak akan teman kita. Tak akan teman kita kat kubur. Bila mungkar dan nakir datang soal, bukannya mereka boleh hantar WhatsApp kat kita. Tak ada. Kita juga kena jawab. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, last kali tu, iaitu tentang jihad. Iaitu kita kena berusaha untuk mendapatkan hidayah tu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dah dapat, subhanallah, bila kita dah dapat, saya bagi satu kisah. Esok 25 hari bulan Oktober, genap setahun ibu saya masuk Islam. Alhamdulillah. Maka selepas kurang dari 2 bulan selepas dia memeluk Islam, saya bawa dia pergi ke umrah. Saya bawa dia pergi umrah, saya bawa mak mertua saya sekali pergi. Tuan-tuan dan puan, bayangkan mak saya tahun lepas 61. Selama 60 lebih tahun, dia tak pernah kenal Masjidil Haram. Dia mungkin pernah tengok gambar. Tak ada attachment. Okay? Tak ada emotional attachment. Tapi tuan-tuan dan puan, sebab kami pergi ke Madinah dulu tau. Bila sampai ke Madinah, mak saya cakap dengan saya, dia kata, kita mau doa supaya tahun depan kita datang bawa ayah kamu, bawa kakak kamu, bawa abang kamu, bawa anak saudara kamu sekali. Tak masuk Islam lagi tu. Maksud bapak saya dengan kakak saya, abang saya tak masuk Islam lagi. Tapi mak saya tu baru masuk Islam 2 bulan. Dia dah kata kita nak doa, dia datang. Lepas tu bila nak dekat Masjid Nabawi, Masya Allah, dia pergi nak masuk raudah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, nak masuk raudah. Mak mertua saya pun first time pergi. Nak masuk raudah. Dia yang seret mak mertua saya untuk masuk ke raudah.
Dialah yang paling awal pergi masuk ke sana. Nak pergi solat subuh, dia lah pergi. Dia jalan dulu. Dan bila sampai ke Mekah, selepas check-in di hotel, nak pergi buat umrah. First time ni. Bayangkan, baru kita masuk, kita dah start turun ke escalator, dan nampak Kaabah kan. Boleh tak tuan-tuan puan-puan bayangkan, seorang yang tak pernah tahu apa itu Masjidil Haram, tak pernah tahu apa itu Kaabah, tetapi bila dia sampai di dalam Masjidil Haram, dia terlihat Kaabah, dia boleh menangis. Macam mana tu? Macam mana? Dan dia kata, bila tempat terbaik untuk saya berdoa supaya ahli keluarga kita berubah. Ayah kamu, kakak kamu, abang kamu dapat hidayah. Walaupun dia baru 2 bulan memeluk Islam. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, dia nak genggam. Malahan dia yang tanya saya, lepas masuk Islam hari tu, hari yang sama juga, dia tanya saya, berapa kena solat? Berapa kena solat? Saya kata, ingat nombor ni saja. Cina kena cakap nombor. Saya cakap, mak, 2, 4, 4, 3, 4. Bukan pergi beli nombor. Jangan salah faham. Saya kata, 2, 4, 4, 3, 4. Saya ajar dia pergerakan. Esoknya saya jumpa dengan dia. Mak solat tak? Mak solat. Saya tanya dia, berapa? Dia kata, saya semua solat 4. Saya kata, kenapa bukan 2, 4, 4, 3, 4? Saya lupa. Daripada saya lupa 2 itu kah, 3 ke 4 kah, semua saya jadi 4, lebih tak apa, jangan kurang, dia kata. Tapi dia bagi dia Quran. Dia nak baca dan sebagainya. Walaupun dia tak pandai bahasa Arab, saya bagi dia terjemahan. Dia berjihad. Kami juga bawa ibu bapa kepada sahabat kami, yang dua-dua ibu bapanya masuk Islam, first time, mak bapaknya dah kafir selama 50 lebih tahun, 60 tahun. Masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka lah yang paling rajin beribadah. Menangis. Menangis sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, emotional. Sebab dia tak pernah merasai kemesraan, kegembiraan begitu sebelum mereka masuk Islam. Dan mereka sekarang asyik 50-60 tahun belajar Iqra' lagi. Belajar lagi. Maksudnya, jihad itu berterusan. Semakin kita berjihad, tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang perlu kita fight, kita akan lebih hargai. Tapi sesuatu yang kita dapat free, kita susah nak hargai. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan pun, sebagai Muslim yang lahir sebagai Muslim pun, dia bukan kata, aku dah Muslim cukup. Tak ada. Dia juga kena fight supaya dia merasai kembali keislaman tu, kemanisan iman tu. Yang Nabi SAW kata, bila Allah dan Rasulnya lebih dicintai, bila dia membenci kerana Allah dan Rasulnya, dan bila mana dia benci untuk kembali kepada kejahilan, maka dia akan rasa kemanisan imannya. Tak ada apa pun yang boleh menggoncang diri dia. Maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sebagai kesimpulan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga dapat mendoakan agar sahabat tadi yang berinteraksi dengan saya, dia dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asbab daripada ceramah kita pada malam ini di Masjid Al-Ghafur, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mampu untuk memberikan hidayah itu taufik. Maka jangan cari alasan kata, oh, saya tak boleh bagi hidayah. Betul. Hidayah taufik Allah punya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bagi hidayah itu irsyad. Tak kisah dia Muslim ke, belum Muslim ke, kita habaq, kita bagi tahu, settle masalah kita, settle kerja kita. Kita nak buat semua ini, saya dah jadi tagline saya. Apa yang kita nak buat semuanya, apa juga usaha kita ni, hanya nak jawab depan Allah untuk diri kita saja. Supaya kawan-kawan kita pun, mereka dapat tahu, mereka nak fikir tak mau fikir, itu mereka punya masalah. Mereka pun kena jawab, kita tak perlu jawab untuk dia. Tapi kalau kita tak buat kerja kita bagi hidayatul irsyad, kita kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala yang belum tentu kita ada jawapannya. Waktu itu terketar-ketar kita nak menjawab. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan diri kita dengan ahli keluarga kita sebagai asbab manusia mendapat hidayatul taufik melalui usaha kita memberikan hidayatul irsyad kepada mereka. Dan ayo sama-sama kita berjihad, kerana Nabi SAW bersabda bahawa barang siapa yang akhir kalamnya dalam hidupnya, akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk syurga. Tak ada siapa yang nak masuk neraka kalau dia tahu teruknya neraka itu. Jadi ayo kita berusaha ke arah itu. Wallahu alam. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur, harap-harap kita dapat jumpa lagi.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.